Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih panel juri Teguh Saksama dan seluruh warga yang menonton video pidato ini. Salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di atas pesada indah tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sukan Memartabatkan Negara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menghujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar para pendengar terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya petah berkata-kata. Seperti kata orang dahulu kala, yang buta tidak teraba-aba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambil-ambil, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Secara umumnya, sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Misalnya, berenang secara persaingan di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan. Tetapi berenang bersendirian di kolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi. Para hakim yang bijaksana lagi arif. Wacana saya yang pertama, sukan dapat melahirkan insan yang cergas dan cerdas. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa sukan akan melahirkan insan yang cergas dan cerdas. Aktiviti sukan melibatkan pergerakan anggota badan senaman, menguatkan sendi-sendi dan otot-otot tumbuh. Lemak yang terpendap dalam badan dapat digunakan untuk menjana tenaga. Aktiviti sukan juga dapat membantu proses perpeluhan dan menghilangkan panas badan. Dengan ini, seseorang akan dapat menghindarkan masalah penyakit kronik seperti sakit jantung dan diabetes. Dengan badan yang sihat, kita dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pekerjaan dan pelajaran. Lantas, kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara dapat dicapai. Para pendengar yang saya hormati, dalam pada itu, sukan juga mampu menjadi kejayaan seseorang. Sukan berkemampuan menjadi sebuah industri yang mampu menarik pelaburan serta menjadi hiburan kepada masyarakat. Sebagai contoh, sukan bola sepak di benua Eropah dan sukan bola keranjang di Amerika Syarikat yang menjana keuntungan daripada hak-hak piaraan di televisyen dan media massa. Maka, dengan latihan yang jitu dan bimbingan yang tepat, kita mampu untuk melahirkan atlet-atlet yang bersaing di peringkat dunia seperti Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Azizul Hasni Awang. Atlet yang bersaing di peringkat dunia mampu mendapat habuan yang banyak sekiranya ekosistem bertanding dan menjuarai kejohanan yang disertai. Namun begitu, ramai yang mempersoalkan kejayaan atlet ini kerana hanya bertuang kurang daripada 10 tahun. Mereka sebenarnya berpeluang besar dalam mencari kejayaan yang sesuai seperti menjadi jurulatih, komentator sukan dan juga menyambung pelajaran dalam saiz sukan, sekaligus dapat membantu dalam perkembangan industri sukan negara. Lebih-lebih lagi, aktiviti sukan juga mampu memupuk semangat setiap kawan dalam diri masing-masing. Di sini kita dapat lihat bahawa sistem pendidikan kita telah menerapkan perkara ini sejak di bangku sekolah lagi. Pelibatan seseorang dalam aktiviti sukan secara berpasukan seperti permainan hoki dan bola jaring dapat membentuk dan menambah nilai berpasukan secara kemenangan ke atas pihak lawan. Lebih-lebih, sukan secara berpasukan memerlukan strategi dan disiplin yang baik supaya apa yang ingin dicapai dapat dipraktikkan dengan baik. Secara tidak langsung, semangat setiap kawan, kerjasama dan kekitaan akan timbul menjadi senjata penting dalam mencapai kemenangan dalam aktiviti sukan yang disertai. Aktiviti sukan meletakkan kemenangan dan kegagalan pada perspektif yang betul. Ideologi sosial aktiviti sukan ialah pembinaan sasiah dan perbaikan keseimbangan emosi.
Melalui sukan, kita dapat mempelajari apa itu menang dan apa itu kalah. Oleh itu, sikap bertolak ansur dapat dilahirkan. Kepribadian yang unggul juga dapat dilahirkan kerana sukan boleh menghasilkan semangat yang positif dan ingin berjaya serta perjuangan yang kuat. Selain itu, kegiatan sukan juga boleh membentuk tingkah laku disiplin dalam kalangan anggota seseorang individu. Ini kerana setiap permainan mempunyai peraturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap peserta yang terlibat. Sukan sebagai alat perpaduan dan perpaduan antarabangsa. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan kumpulan etnik. Aktiviti sukan melibatkan pelbagai etnik menyediakan peluang untuk bekerjasama dan saling memahami di samping mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Selain itu, kegiatan sukan juga boleh menyumbang ke arah perpaduan serta dapat mengikis segala gejala sosial yang kurang diingini dalam pembangunan negara seperti diskriminasi, pengasingan dan sebagainya. Pada peringkat antarabangsa pula, pelancaran aktiviti sukan secara global juga dapat mewujudkan hubungan diplomatik antara sebuah negara dengan negara yang lain. Keamanan negara dapat dicapai jika setiap negara menitik beratkan fungsi sukan dalam membentuk hubungan global yang baik. Para hakim sekalian, kegiatan sukan juga dapat mengurangkan kos perubatan untuk rakyat. Bersukan dapat menjadikan tubuh badan seseorang individu sihat dan cergas. Sehubungan dengan itu, kerajaan dapat mengurangkan peruntukan kewangan untuk membeli bahan-bahan perubatan dan teknologi yang canggih bagi mengubati penyakit rakyat. Manakala, kerajaan dapat mengalihkan modal-modal yang berlebihan ke sektor-sektor yang lebih penting, terutamanya sektor industri dan pembangunan. Jika dilihat dari segi perspektif individu sendiri, seseorang itu juga dapat menjimatkan pembelajarannya terhadap bahan perubatan kerana tubuh badannya sihat disebabkan bersukan secara kerap. Manakala, individu berkenaan juga boleh menggunakan pendapatan yang berlebihan untuk membeli keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan lain-lain bagi menjamin kesejahteraan kehidupannya. Secara tuntasnya, aktiviti sukan penting bukan sahaja untuk melahirkan anggota masyarakat yang berkualiti, tetapi juga dapat membantu pembangunan negara, seterusnya meningkatkan imej negara. Menyedari kepentingan inilah, setiap anggota masyarakat seharusnya menjinakkan diri dengan sukan yang sesuai dengan minat, kebolehan dan keupayaan masing-masing. Sehubungan dengan itu, usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai agar bersukan hendaklah dilaksanakan dari semasa ke semasa. Matlamat ini akan tercapai seandainya kita menghayati cogan kata, majulah sukan untuk negara. Jadi benarlah bahawa sukan mematabatkan negara. Sekadar inilah hujah saya pada hari ini. Seandainya terkasar bahasa, maaf, saya Peter. Sekian, terima kasih.